personaliti seseorang guru bimbingan dan kaunseling merupakan elemen yang penting dalam menentukan keberkesanan proses kaunseling. Oleh yang demikian, setiap kaunselor bertanggungjawab untuk memastikan dirinya mempunyai ciri-ciri yang sewajarnya sebagai seorang guru bimbingan kaunseling yang cemerlang. Antaranya ialah yang pertama, mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik, di mana guru bimbingan dan kaunseling tersebut boleh menggunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami oleh laras bahasa klien. Maklumat yang disampaikan mesti jelas dan tepat, dan juga guru tersebut perlulah mempunyai kontak mata dan gerak-geri badan yang menunjukkan bersedia untuk memberikan pertolongan kepada klien. Seterusnya, guru bimbingan dan kaunseling seharusnya mempunyai kemahiran mendengar dengan baik dengan menunjukkan kesungguhan dalam memahami pandangan atau pemikiran yang disampaikan oleh klien. Sebagai contoh, tidak merendahkan pemikiran atau pandangan mereka. Hal ini agar memudahkan klien untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Ciri JBK yang seterusnya ialah empati dan berfikiran terbuka. Dalam dunia pendidikan yang semakin kompleks ini, guru bimbingan kaunseling memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu dan menyokong pelajar. Sifat empati dan berfikiran terbuka adalah aspek yang penting dalam memastikan keberkesanan guru bimbingan kaunseling dalam melaksanakan tugas mereka. Yang pertama adalah empati. Empati merujuk kepada kemampuan seseorang untuk memahami dan merasai perasaan, pengalaman dan keadaan emosi orang lain. Dalam konteks guru bimbingan kaunseling, empati menjadi ciri yang amat penting. Berikut adalah beberapa alasan mengapa empati adalah ciri yang perlu ada dalam seseorang guru bimbingan kaunseling. Yang pertama, yang kedua, dan akhir sekali, ciri yang kedua adalah berfikiran terbuka. Berfikiran terbuka merujuk kepada sikap yang menerima dan memahami pandangan, kepercayaan dan perbezaan individu. Dalam peranan mereka sebagai guru bimbingan kaunseling, sikap berfikiran terbuka memainkan peranan yang penting. Berikut adalah beberapa alasan mengapa berfikiran terbuka adalah ciri yang perlu ada dalam seorang guru bimbingan kaunseling. Yang seterusnya ialah bertanggungjawab. Kaunselor bertanggungjawab untuk membaca, memahami dan mematuhi kod etika lembaga kaunselor serta undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Kaunselor boleh mengamalkan bidang kepakaran baru hanya setelah memperoleh pendidikan, latihan dan pengalaman diselia yang sesuai. Semasa menguasai kemahiran dalam bidang kepakaran baru, kaunselor hendaklah mengambil langkah-langkah untuk memastikan kompetensi dalam kerjayanya dan melindungi orang lain daripada kemudaratan yang mungkin timbul. Ciri yang seterusnya ialah kebolehan menyimpan rahsia. Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperoleh semasa sesi kaunseling, melainkan maklumat yang akan membahayakan klien atau orang-orang di persekitarannya. Selain itu, kaunselor hendaklah memastikan rekod-rekod disimpan di lokasi yang selamat dan memastikan hanya orang-orang yang diberi kuasa sahaja mempunyai akses kepada rekod-rekod itu. Di samping itu, kaunselor hendaklah mengambil langkah-langkah yang berpatutan bagi melindungi kerahsiaan klien sekiranya klien menamatkan amalannya, hilang keupayaan atau meninggal dunia. Refleksi daripada ciri-ciri guru bimbingan dan kaunseling ialah yang pertama,
menghormati harga diri dan maruah diri klien tanpa mengambil kira soal tingkah laku, sikap dan juga kepercayaan klien. Kaunselor haruslah menunjukkan sikap hormat terhadap setiap klien tanpa prasangka buruk dan juga prejudis. Kaunselor juga berkemampuan untuk mengubah perasaan negatif beliau pada awalnya terhadap klien supaya klien akan dihormati sebagai seorang individu yang memerlukan bantuan bagi menyelesaikan persoalan terhadap kehidupan klien ataupun permasalahan yang berlaku dalam diri klien. Contohnya, seseorang kaunselor seharusnya menunjukkan sikap minat semasa sesi temuduga dengan memberikan tumpuan perhatian sepenuhnya kepada tingkah laku lisan dan bukan lisan klien. Kaunselor juga seharusnya bersemangat dan memberikan respon yang baik yang mana bukan berbentuk sindiran, stereotip serta menunjukkan pelbagai ancaman langsung dan juga tidak langsung terhadap klien. Seterusnya, mempunyai pengetahuan yang luas tentang proses kaunseling dalam memberikan pendekatan yang bersesuaian kepada klien, di mana kaunselor yang profesional mampu mewujudkan perhubungan fasilitatif dengan kliennya agar klien bebas meluahkan masalah yang dihadapinya. Kaunselor juga perlu membantu klien untuk membezakan antara dimensi kognitif, afektif dan juga tingkah laku. Sekaligus meningkatkan keyakinan diri kaunselor dalam menjalankan proses kaunseling bersama kliennya. Oleh itu, kaunselor perlu berlatih berulang kali supaya menjadi profesional dalam mengendalikan sesi kaunseling dengan lebih teratur. Seterusnya, mempunyai keberanian dan ketegasan dalam sesuatu perkara. Seorang kaunselor yang berani memiliki keberanian untuk menghadapi cabaran dan masalah yang kompleks. Mereka tidak takut untuk menghadapi situasi yang sulit atau emosi yang mendalam. Mereka dapat mengambil risiko dalam menghadapi klien mereka dan tiada masalah untuk menghindari masalah yang sulit. Kaunselor yang berani juga memiliki keberanian untuk mendukung perubahan dalam kehidupan klien. Kadang-kadang, perubahan itu sendiri boleh menakutkan atau menentang, tetapi seorang kaunselor yang berani akan mendorong klien untuk menjelajahi pilihan-pilihan baru, mengubah pola fikir atau mengambil langkah-langkah tindakan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan peribadi. Bagi ketegasan pula, seorang kaunselor yang tegas akan mampu membuat keputusan dengan cepat dan yakin. Keputusan yang tegas membantu klien merasa percaya dan aman dalam arahan yang diberikan oleh kaunselor. Seorang kaunselor yang tegas akan mampu mengelola konflik yang mungkin muncul dalam sesi kaunseling. Mereka akan menghadapi konflik dengan kebenaran, tetapi juga akan memastikan bahawa komunikasi tetap terbuka dan saling menghormati. Dalam mengelola konflik, kaunselor akan menetapkan peraturan yang jelas, membantu klien mengeksplorasi sumber konflik dan bekerja menuju penyelesaian yang sihat. Seterusnya ialah menjaga keterampilan dan kesihatan diri. Penampilan peribadi yang rapi dan profesional merupakan sebahagian dari etika profesional seorang kaunselor.
Memiliki penampilan yang bersih dan rapi, memberikan kesan profesionalisme kepada klien dan membantu membangunkan kepercayaan. Pakaian yang sesuai dan perawatan diri yang baik juga mencerminkan komitmen kaunselor terhadap pekerjaan mereka dan menghormati hubungan dengan klien. Kesihatan fizikal yang baik memainkan peranan penting dalam prestasi seorang kaunselor. Dengan penjagaan gaya hidup sihat seperti makan makanan yang berkhasiat, berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup, kaunselor dapat meningkatkan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas kaunseling dengan efektif. Kaunselor seringkali berhadapan dengan cabaran emosi yang kompleks dalam pekerjaan mereka. Menjaga kesihatan mental dan emosi sangat penting agar kaunselor dapat menjaga keseimbangan diri, mengelola stres dan tetap fokus dalam memberikan sokongan.